dihormati Tuan Pengurusi Majlis yang arif lagi bijaksana, barisan panel hakim, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Fazli dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam adab. Maafkan ayah Amar, maafkan ayah. Ayah sangat menyesal. Dia Encik Zaki dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana inginkan kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Para hadirin sekalian, begitulah kesudahan cerita yang bertajuk Maafkan Ayah yang saya akan sampaikan pada hari ini. Dengar ya semua, Amar merupakan murid yang ceria. Dia juga dari keluarga yang beradab. Setiap hari, dia dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan kereta yang mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga semuanya berjenama dan mahal harganya. Apa saja yang dihajatinya pasti akan ditunaikan oleh ayahnya. Oleh itu, dia sentiasa menjadi tumpuan murid-murid lain di sekolahnya. Sungguh pun begitu, Amar bukan seorang yang sombong. Malahan, dia juga tidak memilih kawan. Dia berkawan dengan semua orang. Oleh sebab itu, dia amat disenangi oleh kawan-kawannya. Salah seorang kawan rapatnya bernama Haikal. Mereka belajar di kelas yang sama. Setiap hari mereka sering menghabiskan masa bersama. Kring, kring. Loceng berbunyi menandakan tepatnya waktu persekolahan. Semua murid bergegas keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Amar dan Haikal berjalan beriringan keluar dari kelas mereka. Amar terus menuju ke arah kereta bapanya yang sedang menunggu di suatu sudut di luar pagar sekolah. Haikal pula hanya berjalan kaki saja pulang ke rumah. Semasa Haikal ingin meneruskan perjalanannya, tiba-tiba Amar menjerit memanggilnya. Haikal, jomlah naik kereta dengan aku, ajak Amar. Tak apalah Amar, aku jalan kaki sahaja, jawab Haikal. Lagipun, rumah aku dekat saja dengan sekolah, sambung Haikal lagi. Namun, Amar yang tidak mahu mendengar alasan Haikal, lantas turun dari kereta. Dia terus memegang tangan Haikal dan mengajak Haikal masuk ke dalam keretanya. Haikal hanya tersipu-sipu malu. Begitulah rutin sehariannya pada hari persekolahan. Amar akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya setiap hari tepat pada masanya. Jarang sekali ayahnya lewat. Oleh sebab itu, dia berasa amat bersyukur kerana disayangi oleh kedua ibu bapanya. Walaupun bapanya sibuk bekerja, namun tidak pernah sekalipun beliau gagal datang menjemputnya. Namun, seperti kata pepatah, kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Begitulah kehidupan Amar sekeluarga. Semua nak tahu apa yang terjadi kepada keluarga Amar? Mari kita dengar sambungannya. Pada suatu hari, Amar seperti kebiasaan, apabila dengar bunyi loceng yang tamat persekolahan, Amar bergegas keluar dari kelas untuk pulang. Hatinya berbunga-bunga kegembiraan. Pada hari ini, ayah sudah berjanji untuk membawanya ke suatu tempat bagi menyambut hari lahirnya. Sambil berjalan, Amar teringat akan perbualan dia dan ayahnya 2 hari lepas. Amar, hari lahir Amar tahun ini ada kejutan istimewa untuk Amar tahu, kata Encik Zaki kepada Amar. Wah, hadiah istimewa, seronoknya. Tak sabar Amar nak tunggu, kata Amar kegembiraan. Terima kasih ayah, sayang ayah, ucap Amar lagi sambil mencium ayahnya dengan kegembiraan. Ibunya yang hanya mendengar perbualan dua beranak itu tersenyum manis. Amar sememangnya lebih rapat dan manja dengan ayah berbanding ibunya. Masa terus berlalu. Amar melihat jam yang dipakainya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 petang. Namun kelibat ayahnya masih belum kelihatan. Di mana ayah ni? Sampai sekarang pun tak sampai-sampai lagi. Amar terus menunggu dengan sabar.
ayah ada mesyuarat atau jalan sesak agaknya, fikir Amar lagi. Selang beberapa minit, sebuah kenderaan berhenti di hadapan Amar. Maka keluarlah pemilik kenderaan tersebut. Cikgu, sapa Amar apabila melihat kelibat guru kelas. Amar, mari saya hantarkan kamu pulang. Hari ini, ayah kamu tidak dapat ambil kamu. Jelas guru kelasnya panjang lebar. Tapi kenapa cikgu? Tanya Amar keheranan. Tak apa, nanti sampai di rumah kamu akan tahu jawabannya. Jawab guru kelasnya dengan nada yang agak sayu. Baiklah, terima kasih cikgu, ucap Amar. Lalu masuk ke dalam kereta Toyota Vios milik guru kelasnya itu. Apabila tiba sahaja di rumah, kelihatan sebuah kenderaan pihak berkuasa yang tertulis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di hadapan rumahnya. Amar terus meluru ke arah ibunya. Dia melihat ibunya sedang menangis, teresak-esak. Ibu, kenapa ibu? Mengapa ibu menangis? Soal Amar bertalu-talu. Kenapa ayah tak datang jemput Amar? Sambung Amar. Melihat akam ibunya sedemikian, Amar turut menangis. Kelihatan sosok tubuh seorang lelaki yang tangannya dikari. Amar terkejut melihat keadaan ayahnya sedemikian. Amar terus meluru mendapatkan ayahnya, lalu memeluk ayahnya dengan erat. Ayah, kenapa dengan ayah? Tanya Amar sambil menangis teresak-esak. Lepaskan ayah saya, encik, pinta Amar. Ibunya hanya mampu melihat dalam keadaan sedih. Maafkan ayah, Amar. Maafkan ayah. Ayah sangat menyesal, rintik Encik Zaki dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana ingin kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Akhirnya, ayah Amar telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas dipercayai terlibat dengan kes rasuah dan pecah amanah. Begitulah seperti kata pepatah, sesal lalu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sejak kejadian itu, kehidupan Amar sekeluarga berubah. Amar yang dahulunya seorang murid yang ceria, kini suka menyendiri. Begitulah kesudahan cerita Maafkan Ayah. Pengajaran dari cerita ini ialah janganlah bersikap tamak kerana akhirnya akan merugikan diri sendiri. Rasuah merupakan gejala yang sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini. Gejala ini merupakan duri dalam daging dalam kalangan masyarakat kita. Rasuah yang berleluasa juga mencemarkan integriti dan maruah Malaysia sekaligus menimbulkan kesan negatif. Rasuah pemusnah integriti masyarakat. Sekian, terima kasih.